Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi kita terus mulakan lah. Live hari ini adalah tajuk live hari ini adalah kedudukan kluster mahkamah dalam UMNO makin tergugat. Ya. Jadi untuk tujuan live ini saya nak menumpu kepada isu pembubaran parlimen. Okey. Jadi sebelum kita masuk tajuk, ya, bagaimana, apakah maksud saya bila saya berkata kedudukan kluster mahkamah dalam UMNO tergugat, saya ingin mengimbas kembali sedikit penjelasan yang pernah saya berikan, iaitu setakat ini majoriti Menteri UMNO menolak pembubaran awal parlimen ataupun pilihan raya umum awal. Okey. Majoriti Menteri UMNO, sebab bila kita cerita kabinet, bila kita cerita kerajaan, kita hanya libatkan menteri. Dan setakat ini ada 13 menteri Barisan Nasional. Majoritinya menolak pembubaran awal dan pilihan raya awal, itu setakat yang saya maklum, berdasarkan sumber-sumber yang memang boleh dipercayai. Dan di dalam MKT baru-baru ni bila Zahid buat mesyuarat tergempar, ya, untuk kononnya nak bincang PRU, ya, dan Zahid berkata ada satu keputusan penting akan diumumkan, ya, berhubung PRU, ya. Tetapi selepas mesyuarat tersebut berlangsung, tidak ada sebarang keputusan penting berhubung PRU diumum, ya. Jadi saya dimaklumkan sebenarnya biarpun Zahid, ya, memecat Tajuddin yang menentang PRU awal dan membawa masuk Isham Jalil yang memang ramai percaya dia adalah proksi Najib, dia memang penyokong tegar Najib yang menyokong PRU. Biarpun langkah itu diambil dan saya dipahamkan majoriti dalam MKT sebenarnya tidak sependapat dengan Zahid bahawa perlu ada PRU seawal bulan Julai ke Ogos ke September ke Oktober. Tidak sependapat, ya. Biarpun pemecatan Tajuddin dilihat sebagai amaran kepada ahli-ahli MKT lain yang menolak PRU awal, khususnya ahli-ahli MKT yang turut merupakan menteri yang dilihat memihak Ismail Sabri, iaitu seperti Noh Omar, ya, dan Rizal Merican dan sebagainya. Merican apa lupa, selalu saya lupa, ya. Tetapi tindakan itu nampaknya tidak berhasil, masih tidak dapat sokongan. Jadi di peringkat UMNO dan di peringkat kerajaan, Zahid tidak dapat sokongan, Najib tidak dapat sokongan untuk bubar awal dan untuk adakan PRU awal, ya. Baik, sekarang apa yang saya telah dipahamkan adalah keadaan telah menjadi makin runcing, tetapi bukannya untuk Ismail Sabri, untuk Zahid dan Najib. Mengapa, ya? Sebab selepas dibuat konvensyen BN Sabah, kalau anda perhati, ya, kalau dulu gemuruh, ya, ulasan-ulasan, laporan-laporan dalam media berhubung dengan konvensyen yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Tetapi kalau anda perasan, selepas konvensyen yang lepas, tidak ada begitu banyak liputan yang dibuat berhubung konvensyen itu. Kerana saya dipahamkan sokongan terhadap Zahid dan Najib berhubung PRU awal tidak begitu kelihatan. Tidak begitu kelihatan. Tidak ada satu sebab baru yang boleh ditampilkan oleh Zahid dan Najib yang dapat meyakinkan semua bahawa inilah sebabnya kita perlu buat PRU awal. Segala alasan yang diberi sebelum ini semuanya sudah ditangkis, sudah dibuktikan palsu, sudah dibuktikan penipuan
oleh pelbagai pihak, khususnya oleh saya. Ya. Contohnya apabila guna Johor sebagai alasan BN akan menang besar, benda itu sudah ditangkis. Ya. Kerana kita tahu di Johor hampir 50% tak keluar mengundi, sebab itu BN menang besar walaupun prestasi dia menurun. Dan dipahamkan maklumat-maklumat yang diperolehi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam selidik, ya, berhubung dengan pengundian di Johor dan Melaka dan sebagainya, makin diyakini pelbagai pihak bahawa ramai tunggu PRU15. Maka jika PRU15 ramai keluar mengundi, BN akan kena belasah teruk. Jadi itu satu perkara yang tidak mampu ditangkis oleh kluster mahkamah. Yang kedua, nak cerita kononnya kerajaan pimpinan Ismail Sabri terancam, tidak ada sebarang logik atau penjelasan munasabah yang diketengahkan oleh pihak kluster Mahkamah UMNO ini bahawasanya kerajaan pimpinan Ismail Sabri terancam oleh contohnya Bersatu, oleh PAS, ya. Kerana tidak ada sebarang jalan bagi Muhyiddin untuk kembali menjadi Perdana Menteri sebelum PRU15, kerana tidak dapat sokongan padu di dalam PKR selepas Rafizi menang timbalan Presiden. Ya, pendek kata, dalam Pakatan Harapan tidak cukup sokongan, ya, untuk PH bergabung atau bekerjasama dengan Bersatu untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri supaya Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Maka jika Muhyiddin tidak boleh jadi Perdana Menteri, dia juga tidak akan melakukan sesuatu untuk meruntuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, semata-mata nak beri laluan kepada kluster mahkamah untuk adakan PRU awal, kerana Bersatu tidak boleh ambil risiko masuk PRU sekarang kerana semestinya parti itu akan hangus. Jadi mereka tidak ingin pilihan raya. PAS sebenarnya tidak ingin pilihan raya. Jadi kerajaan tidak terancam dan tidak ada sebarang perkara yang ditunjukkan oleh kluster mahkamah yang boleh membuktikan kerajaan terancam oleh Bersatu atau PAS. Jadi makin ramai sudah mula sedar hanya satu ancaman sahaja terhadap kerajaan pimpinan Ismail Sabri, iaitu oleh ahli-ahli parlimen kluster mahkamah atau KEM kluster mahkamah, iaitu ahli-ahli parlimen kluster mahkamah dan ahli-ahli parlimen yang menyokong kluster mahkamah. Tidak ada ancaman lain. Jadi timbul persoalan, kalau Ismail Sabri tidak terancam, buat apa nak bubar parlimen sekarang? Sebab setahun lagi nak bubar parlimen, wajib bubar parlimen. Jadi tidak ada sebarang alasan baru diketengahkan, dan saya dipahamkan respon pelbagai delegasi di dalam Convention BN Sabah tidak begitu memberangsangkan. Sebab itu liputan dia tak meluas. Ya, tak meluas. Jadi keterdesakan Zahid Najib ini bertambah, dan kemudian hari ini sudah keluar satu kenyataan oleh salah seorang naib Presiden UMNO, Mahathir. Jadi sebelum ini saya dah beritahu Mahathir menolak PRU awal, Mahathir menolak pembubaran awal. Jadi hari ini terbukti benar apa yang saya katakan apabila Mahathir berkata secara tepatnya bahawa biarlah Perdana Menteri tentukan bila tarikh parlimen harus dibubarkan. Biar kita serah kepada Perdana Menteri. Itu sebenarnya betul. Jadi apa yang penting daripada mesej Mahathir ni, dia adalah naib Presiden. Dia adalah salah seorang top 5. Ya, top 5 terdiri daripada Zahid, Muhammad Hassan, ya, Mahathir, ya, Ismail Sabri, ya, dan Khalid Nordin. Jadi Mahathir, salah seorang dari top 5, dah berbunyi. Dia kata ini kena lepas dekat Perdana Menteri. Jadi di dalam top 5 sendiri pun bukan semuanya bersetuju nak PRU awal. Dan saya juga dipahamkan sudah ada persetujuan asas di dalam kabinet, sudah ada persetujuan asas di kalangan majoriti bahagian cawangan dan sebagainya di dalam UMNO. Kalau nak buat pilihan raya, tak perlu tahun ini. Atau jika pemilihan UMNO dibuat dulu, baru cerita PRU. Maknanya pemilihan UMNO pun mereka tidak setuju Zahid lengahkan. Jadi nampak ada satu
gelombang yang sudah wujud bertambah besar menentang Zahid, menentang Najib. Pendek kata, impian mereka untuk PRU awal nampaknya makin berkubur, makin kabur, makin tidak akan menjadi. Ya. So, betul lah apa yang Mak Zee kata. Ya. Di dalam parti boleh buat ketetapan sebagai ahli parti. Ya, Ismail Sabri wajib membuat kenyataan memberitahu dia bersetuju dan akan akur dengan kehendak parti. Sebab sebagai ahli parti dia akur. Tetapi bila keluar parti, dia pakai topi Perdana Menteri, keadaan dah berbeza. Perdana Menteri hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong dan rakyat. Ya. Bukannya kepada parti. Apabila nak buat satu-satu keputusan, ya, dia tidak perlu mendapat restu parti. Dia tidak perlu menurut kehendak parti. Di dalam perlembagaan persekutuan tidak ada sebarang klausa perkara dan atau rujukan kepada parti. Ianya buta parti. Jadi apabila Ismail Sabri pakai topi Perdana Menteri, ketetapan parti yang dipatuhinya kini hanya boleh dipertimbangkan sebagai satu cadangan kepada diri dia sendiri. Dan sebagai ahli kerajaan, sebagai Perdana Menteri, adalah hak budi bicara dia sama ada nak terima cadangan tersebut atau tidak. Ya, sebab tanggungjawab Ismail Sabri, saya dah beritahu, adalah kepada Yang di-Pertuan Agong dan kepada rakyat, bukan kepada Presiden Parti. Jadi ini masalahnya bila kita ada Perdana Menteri yang bukannya Presiden Parti. Jadi ini perlu dipahami oleh Zahid dan Najib. Sebarang perkara berhubung dengan pembubaran Parlimen adalah budi bicara Yang di-Pertuan Agong jika kita cerita sebelum dalam tempoh, ya, penggal penuh Parlimen ke-14 masih belum tamat. Ya, jika kita nak pertimbangkan nak bubar Parlimen awal ke tidak, semuanya adalah dalam tangan Agong. Dan Perdana Menteri berhak menentukan bila dia nak nasihatkan Agong untuk bubar Parlimen, atau perlu atau tidak nasihat Agong untuk bubar Parlimen. Perdana Menteri tidak perlu dengar parti apabila nak buat keputusan, saya nak pergi jumpa Agong, nak nasihat Agong ke tidak. Dia tidak perlu dengar parti. Tapi dia boleh terima cadangan parti, tapi keputusan akhir kat dia. Ya. Sebenarnya Perdana Menteri dalam membuat keputusan tu tidak perlu juga merujuk kepada kabinet. Dia boleh buat keputusan seorang diri. Hari ni saya nak pergi jumpa Agong, saya nak nasihat Agong untuk bubar Parlimen. Itu keputusan prerogatif Perdana Menteri. Ya. Tetapi Ismail Sabri dah beritahu dia akan rujuk kabinet. Ya. So bila kita lihat kabinet pula, ianya majoriti tidak menyokong PRU awal. Dan Kabinet Persekutuan seperti juga Perdana Menteri hanya bertanggungjawab terhadap Yang di-Pertuan Agong dan rakyat. Bukannya perlu mematuhi ketetapan parti. Jadi adalah salah bila parti menekan kerajaan atau Ismail Sabri untuk bubar Parlimen. Kesedaran ini sudah makin wujud di kalangan pemimpin-pemimpin utama parti. Jadi contohnya Mak Zee, apabila dia beritahu dalam kenyataan hari ini, kita bila nak bubar Parlimen tu, tarikh dia perlu diputuskan oleh Ismail Sabri. Dia bukan melanggar ketetapan parti. Sebagai ahli parti, dia boleh kata saya akur kepada ketetapan parti. Tetapi sebagai seorang warga negara Malaysia yang memahami perlembagaan persekutuan, dia juga boleh berkata keputusan akhir bila nak tetapkan tarikh pembubaran Parlimen itu, biar kita lepas kepada Perdana Menteri. Ya. So itu dan jika Perdana Menteri tetapkan tarikh, itu tidak semestinya bermakna pembubaran akan berlaku pada tarikh yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Akhirnya Perdana Menteri perlu bawa tarikh itu kepada Agong dan usulkan kepada Agong. Jika tarikh itu sebelum tempoh penuh penggal Parlimen ke-14, dan keputusan akhir akan terletak di tangan Agong. Ya. Jadi Perdana Menteri sendiri bila dia tetapkan tarikh itu hanya sekadar cadangan dia, ya, kepada Yang di-Pertuan Agong.
Ya. So bukan kata Mak Z telah menderhakai Zahid. Dia bercakap yang benar. Ya, iaitu keputusan akhir terletak kepada di tangan Ismail Sabri sama ada nak jumpa Agong ke tidak. Jika dia nak jumpa Agong, dia nak putuskan, dia nak cadangkan, nak usulkan tarikh bila. Itu Ismail Sabri, bukannya Zahid. Ya. So nampak tersepitlah Zahid dan Najib ini. Dan yang saya dipahamkan, mereka tengah runsing nak buat apa lepas ni. Convention dah buat 2, mesyuarat MKT dah buat beberapa. Tidak ada sebarang progres daripada mesyuarat convention ini. Tidak ada sebarang tanda yang parlimen akan dibubarkan awal. Jadi nak buat apa? Mereka tengah runsing dan terdesak. Dan saudara-saudari, manusia terdesak selalunya lazimnya membuat keputusan salah. Jadi dalam keterdesakan mereka, saya tidak akan hairan jika akan berlaku penarikan secara tiba-tiba sokongan ahli-ahli parlimen kem kluster mahkamah terhadap Ismail Sabri. Saya tidak akan terkejut. Tetapi bila andai kata ianya berlaku, saya tidak tahu. Adakah bulan ini, bulan depan, saya tidak tahu. Okey? Tapi saya tidak akan terkejut kerana dah terdesak. Orang dah belanja duit ahli UMNO untuk buat convention yang tidak bermakna pun tak boleh. Jadi kalau orang sanggup belanja duit ahli-ahli UMNO, bazir duit ni untuk buat 2 convention besar semata-mata sebab nak parlimen dibubarkan atas kepentingan peribadi, mereka boleh lakukan apa sahaja. Cuma soalnya, jika andai kata kluster mahkamah atau kem kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, apa yang akan Ismail Sabri lakukan? Maklumlah kem kluster mahkamah ni, saya tahu kumpulan dia dah kecil. Saya kurang dari 10 ahli parlimen. Saya akan terkejut jika 9 akan tarik sokongan. Tetapi ini akan menyebabkan majoriti Ismail Sabri runtuh. Jadi apa yang Ismail Sabri akan lakukan? Dia ada 2 option. Option pertama ialah memeterai perjanjian baru dengan Pakatan Harapan atau meminda MOU yang sedia ada untuk menukar kesefahaman antara kerajaan dengan Pakatan Harapan supaya ahli-ahli parlimen PH akan dikira sebagai penyokong kerajaan, supaya majoriti Ismail Sabri akan menjadi besar. Atau option kedua, Ismail Sabri perlu menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat politik. Dan kluster mahkamah tarik ke tak tarik, kita amat perlukan darurat politik kerana kerajaan ini dah gagal. Kerajaan ini nyata tidak tahu bagaimana mentadbir urus negara dengan baik. Kerajaan ini tidak melibatkan satu persekutuan ahli-ahli parlimen yang boleh berfungsi demi rakyat. Kerajaan ini tidak harmoni dan kerajaan ini tidak tahu cara nak menangani krisis-krisis yang melanda negara ni, yang sedang memudaratkan negara ni, iaitu krisis kewangan, krisis ekonomi, krisis kenaikan harga barang dengan cara menggila dan sebagainya. Jadi kita amat perlukan darurat politik untuk lumpuhkan politik supaya tidak akan lagi berlaku pertimbangan-pertimbangan politik seperti mana yang tengah saya bincangkan dalam live ini. Ini juga adalah pertimbangan politik. Kita tak perlu bincang lagi, kita tak perlu cerita lagi siapa nak ancam siapa dan sebagainya. Ahli-ahli parlimen tak perlu bercatur lagi siapa nak tangkis siapa nak tumbangkan siapa. Tak penting lagi, sebab ianya tidak akan membuahkan sebarang hasil kerana kita akan ada darurat politik sehingga PRU 15 ataupun sehingga satu tarikh di mana difikirkan sesuai untuk melakukan PRU 15 mungkin melangkaui tempoh penuh parlimen ke-14 supaya boleh diwujudkan satu majlis yang sesuai
untuk mentadbir urus negara. Dan saya kira Yang di-Pertuan Agong kalau boleh tidak perlu tunggu nasihat Perdana Menteri, kerana Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat politik tanpa perlu menunggu nasihat Perdana Menteri. Jadi itulah sebenar-benarnya yang diperlukan oleh negara ni. Rakyat tengah mudarat, terseksa disebabkan gelagat ahli-ahli parlimen ini dan juga gelagat menteri-menteri kerajaan dan sebagainya. Dan kita tahu perkara ini sudah tidak boleh diubati. Gerombolan ini semenjak langkah Sheraton sudah membuktikan berkali-kali dasar pentadbiran mereka adalah dasar kuasa dan kedudukan, percaturan-percaturan politik demi kuasa dan kedudukan. Mereka kemauk kuasa, mereka tidak tahu tadbir urus negara dengan baik, dan pihak-pihak yang tidak berpengalaman atau tidak berkelayakan sedang memegang jawatan yang tidak berpadanan dengan kelayakan dan pengalaman mereka. Jadi kerajaan ini sudah gagal. Ya, gerombolan ini sudah gagal. Jadi itulah yang kita perlukan, darurat politik. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya akan layan 1-2 je. Ahmad Imran, UMNO sudah tidak relevan. Sudah terbukti undi PRN di Johor dan Melaka semakin merosot. Betul? Betul? Dan mereka sedang menipu pengikut mereka. Kononnya Johor menunjukkan mereka akan menang PRU 15. Ya. Jadi jika anda buat analisa betul-betul, anda akan tahu jika ramai keluar mengundi PRU 15, jika benar bahawa rakyat sebenarnya tidak keluar PRN kerana mereka tunggu PRU 15, UMNO akan kena teruk. PM kena jaga 33 juta rakyat Malaysia, bukan rakyat UMNO. Jeffrey Rigi. Betul. Dan sebarang cadangan yang dibuat oleh Zahid dan Najib perlu memikirkan 30 lebih juta rakyat Malaysia, bukan memikirkan kluster mahkamah. Baik. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.